Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi وحققنا بحقائق العلم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين ويا أرحم الراحمين. أما بعد، قال الله تعالى في كتاب العزيز: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Hajj, Allah tidak mengira dan Allah tak mengambil kira darah-darah ataupun daging-daging dan juga darah-darah korban yang kamu korbankan itu, tetapi yang Allah ambil kira walakin yanaluhu taqwa minkum, yang diambil kira ataupun sampai ganjaran di sisi Allah siapa yang penuh dengan ketakwaan kepada Allah di kalangan kamu. Para hadirin dan sekalian, pada pengajian yang sudah kita telah membicarakan tentang mengenai bab yang pertama, di mana dalam bab yang pertama dalam kitab Riyadhus Salihin ini, di mana kita cerita tentang mengenai kita diminta supaya ikhlas dan juga menghadirkan niat dalam setiap amalan yang kita kerjakan, sama ada pada kata-kata kita ataupun pada perbuatan kita yang nampak jelas dan juga yang tersembunyi. Dua-dua ni dalam amalan yang perlu kita lakukan dalam hidup kita, yang disebut dengan takwa kepada Allah dan ataupun ikhlas kepada beragama. Ini di antara amalan yang pertama, dan Ana telah huraikan panjang pada minggu yang sudah cerita tentang mengenai setiap amalan yang kita buat ini mestilah kita mulakan dengan keikhlasan. Kita tak boleh buat satu perkara yang kita hilang ikhlas. Hilang ikhlas ini satu menyebabkan kitanya tidak dapat yang dinamakan dengan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pengajian minggu yang sudah juga Ana telah sebut tentang ciri-ciri kita beribadah kepada Allah. Dan seingat Ana sebut juga tentang mengenai ciri-ciri kita ibadah ni ada beberapa ciri yang Ana sebutnya. Tanda berdasar pada ayat surah Al-Bayyinah, ayat yang pertama. Ayat surah Al-Bayyinah ayat yang kelima. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa zalika ad-dinul qayyimah. Ayat ni Ana telah huraikan panjang pada minggu yang sudahnya. Hari ni kita sambung tentang ayat firman Allah Ta'ala lagi. Sebelum daripada kita masuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, Allah Subhanahu wa taala sebut lan yanalallahu luhumuha. Allah tak mengambil kira daging-daging korban yang kamu korbankan itu. Maksudnya dalam hidup kamu jangan ingat kamu bangga bila kamu dah boleh jumlah daging semakin banyak, ataupun di masjid yang kamu buat korban itu banyak bahagian, berapa ekor kamu buat bahagian korban itu, wala dima'uha, ataupun kamu kira darah-darah yang mengalir bila kamu buat korban. Yang tu tak diambil kira lagi, dipanggil dalam beragama. Tapi yang Allah kiranya walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi yang Allah nak ambil kira terhadap ibadah yang kamu buat korban itu, yang disebut dengan ketakwaan yang lahir daripada daripada korban yang kamu lakukan itu. Kalau kamu buat korban tiba-tiba kamu tak bertakwa pada Allah, tak ada nilai lah, kamu boleh makan daging saja. Sebagaimana sebagaimana kita puasa. Dalam puasa ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut kam min saim laisa lahu illa al-ju' wal atash. Berapa ramai orang yang puasa, dia tak dapat pahala apa-apa daripada puasa dia kecuali lapar dan dahaga semata-mata. Sama juga dengan kita buat ibadah ni. Di antara ibadah korban yang kita nak buat nanti, salah satunya Allah kata
kamu jangan kira daging saja, jangan kira darah saja, tapi yang kamu kena ambil kira ialah di sudut ikhlas ke tak ikhlas kamu buat ibadah tadi. Kalau kamu buat dengan keadaan yang ikhlas, maka Allah Subhanahu wa taala akan ambil kira daging-daging korban kamu dan darah-darah korban yang mengalir tadi. Tapi kalau kamu buat tak ikhlas, bila kamu buat ibadah korban, kamu mengungkit-ungkit. Kita kan, zaman kita sekarang ni ramai orang kita mengungkit lah. Berapa satu bahagian? 650. Dia jawab 650 mahalnya disebut. Tak ada ke yang 250? Macam di Kemboja tu disebut. Kalau 250 dah 2 bahagian disebut demikian. Boleh kita ambil 2 bahagian 500. Ni orang kita ni merungut. Merungut ni maknanya hilang pahala lah. Dalam kita buat satu benda ni, jangan kita hilangkan pahala. Pahalanya salah satunya apa dia? Bila kamu berebut nak ambil daging korban. Berebut nak daging korban. Orang kita ni kalau bak korban ni macam-macam cara lah. Masing-masingnya nak pada daging korban, nak kepada apa dia. Setengah-setengah orang tu nak tengok lembu korban. Kadang-kadang nak selfie dengan lembu korban tu kalau boleh. Dia sampai peringkat demikian. Ni pun perangai kita juga. Ikhlas kita kat mana? Bila kita dah mula ambil gambar untuk kita nak buat ibadah korban. Lepas tu kita update pula dalam Facebook kita. Ikhlas kita kat mana kat situ? Kalau kita boleh jaga, alhamdulillah. Tapi ramai mana orang tak boleh nak jaga keikhlasan. Dalam bab kita beragama ni, kita diajar supaya buat dengan keadaan penuh ikhlas. Itu je yang Allah nak suruh supaya bila kamu sampai ikhlas, naiklah darjat kamu sampai takwa. Kalau kamu tak ikhlas, kamu tak mungkin kamu boleh jadi takwa. Takwa ni boleh dapat bila kamu ada keikhlasan dalam setiap amalan. Tak kira ibadah korban baik, dalam ibadah-ibadah yang lain pun baik. Semua benda kamu kena niat ikhlas kerana Allah, niat kerana ikhlas kerana Allah. Niat kerana Allah ni benda yang penting dalam hidup kita. Ana sebut pada pengajian yang sudah kan, kalau kita tak niat kerana Allah, kita akan cepat kecewa dalam hidup kita. Kita buat ni kerana orang, kecewa. Kita datang dengar kuliah, tengok ada 2-3 orang je yang datang, kita pun kecewa. Kenapa tak ramai? Kita sebut kita ni datang, kita nak suruh jadi ramai. Tengok 2-3 orang tak ramai, kita pun jadi kecewa. Kecewa ni yang kerana kita tak ikhlas. Cuba kita belajar untuk jadi ikhlas dalam buat apa saja. Rumah tangga kita sama juga, kita jadi ikhlas dalam benda yang kita lakukan. Nak jadi ikhlas dalam kita lakukan ini tak mudah, kecuali bagi orang yang hidup dalam keadaan yang dianya betul-betul dia mengajar dan mendidik diri dia supaya jadi ikhlas pada diri dia. Kemudian Allah sebut lagi dalam mukaddimah pada bab ikhlas kita ni. Allah sebut lagi, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah. Kalau katakanlah wahai Muhammad, kalau sekiranya kamu sembunyikan apa sahaja dalam dada kamu sembunyi senyap-senyap je, benda yang kamu buat tu orang lain tak tahu, tapi kamu sembunyikan benda yang kamu buat tu dalam dada kamu. Au tubduhu, ataupun kamu jelaskan, kamu luahkan melalui lafaz kamu. Aku nak bagi tahu pada kamu, ya'lamullah. Semua Allah tahu. Dalam hati kamu pun Allah tahu. Benda apa yang terlintas dalam hati kamu ni pun Allah tahu. Benda apa yang kamu jelaskan pada zahir kamu pun Allah tahu. Maknanya lebih baiklah daripada dalam keadaan begitu kamu ikhlaskan pada diri kamu. Jangan kamu ingat bila kamu buat satu benda pada diri kamu ni, Allah tak tahu yang terlintas dalam hati kamu. Tak. Benda yang dilintas dalam hati kamu ni pun dalam pengetahuan Allah. Segala benda yang kamu buat semuanya dalam pengetahuan Allah. Oleh kerana dalam pengetahuan Allah, ya'lamullah. Kamu kena rasa kamu buat, jangan buat kerana orang, tetapi buat kerana Allah. Buat kerana orang ni, ramai mana orang kita buat kerana orang. Buat kerana orang tu, dia datang perasaan lemah, kecewa. Bila kita tak dapat menepati piawaian yang dikehendaki oleh orang tadi. Tapi biarlah kita buat kerana Allah. Bila kita buat kerana Allah dalam hidup kita ni, dalam urusan kerja kita, dalam urusan apa saja, dia lain. Kelainan tu datang kerana apa dia? Kerana kita tak pernah kecewa, tak pernah rasa duka cita, tak pernah rasa kecil hati pada diri kita. Kerana apa dia? Kerana kita buat kerana Allah. Amal ibadah demikian. Payah nak jadi kerana Allah ni. Kerana apa dia? Kerana ramai orang kita ni nak buat kerana orang, nak buat kerana orang banyak. Nanti apa orang kata kita sebut.
Orang kita ni suka sangat kan. Kalau kita buat kenduri kan, kita buat kenduri. Orang kata ni buat kenduri ni kenapa dia? Kerana nak suruh nanti nak suruh orang kata kita ni dermawan lah sikit. Ni dia jadi demikian. Kita ni ada juga. Kadang-kadang setengah-setengah orang kan, kalau orang sekarang ni orang buat kenduri. Orang tanya kenapa buat kenduri lagi? Ada lagi open house ke, orang tanya. Dia kata tak, bukan. Saya buat ni kerana saya buat ni kerana tu kerana ni. Tapi dia tidak kerana Allah, rugi pada diri dia. Buat dalam hidup kita ni mesti kerana Allah, kerana Allah, kerana Allah. Biar utama benda demikian pada diri kita ni. Habislah dalam ayat Quran dalil yang menunjukkan bagaimana pentingnya kita buat satu benda kerana Allah. Baik, wa an amirul mukminin, baru kita mula dengan hadis Rasulullah. Ini baru masuk tajuk yang kitanya asal kepada pengajian Riyadhus Salihin ini. Tajuk dia nya cerita tentang mengenai hadis-hadis Rasulullah. Wa an amirul mukminin Abi Hafsin Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Aziz bin Uzay bin Riyah bin Abdullah bin Qurtin bin Razakh bin Adi bin Ka'b bin Lu'lu' bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ni hadis ni cerita daripada Amirul Mukminin Abi Hafsin, daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, bin Nufail bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurat bin Razakh bin Adi bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi Al-Adawi, saya berkata. Maknanya daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar ni dipanggil sanad. Kalau kita belajar ni dipanggil sanad. Ni sanad. Sanad daripada ni dipanggil yang kita sebut titihan ataupun barisan yang dinamakan sanad. Nak tahu hadis ni diriwayatkan oleh siapa? Ramai di kalangan kita sebut je matan. Matannya apa dia? Matan hadis ni innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu bersandar pada niat. Yang utamanya. Ada kadang-kadang sanad tu ataupun kalau kita sebut an ni, kadang-kadang sanad ni tak kuat. Ada sanad yang tak kuat. Dia kadang-kadang sanad tu mauquf, terhenti, tak sampai pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pun ada juga. Ada sanad yang maqtu', yang terputus. Faham ke tak faham, buat faham lah ni. Ni belajar hadis dipanggil. Belajar hadis ni dia panggil, dia ada sanad. Daripada mana? Hadis ni diriwayatkan daripada siapa? Siapa yang meriwayatkan? Takut-takut nanti na'udzubillah min dzalik, Rasulullah pesan sangat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Siapa-siapa yang berbohong di atas nama aku, dia bercakap, dia kata bukan aku kata, tapi dia kata aku kata. Aku tak kata pun. Mana-mana orang yang berbohong dengan di atas nama aku, falyatabawwa, tertolak Rasulullah sebut. Siapa yang buat juga demikian, maq'aduhu minan nar, dia telah menyediakan tempat dia dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Tu yang hadis ni, hadis yang satu-satu mutawatir. Di atas dunia ni kalau orang tanya, ustaz, hadis mutawatir ni maknanya mustahil untuk kita berbohong. Faham ke tak faham ni? Belajar pagi-pagi ni, pagi-pagi lagi cerita mengenai keadaan demikian. Ulama-ulama kata satu-satu hadis yang mustahil bohong ialah hadis ni. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa. Siapa yang berbohong di atas nama aku, tertolak dia, tak diterima. Maq'aduhu minan nar, dia telah menyediakan tempat dia dalam neraka Allah. Hadis ni diriwayatkan oleh ramai sangat. Orang tu kata sama, orang ni kata sama. Maknanya semua sahabat-sahabat tu dengan satu nada aja dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya ulama ada satu je hadis mutawatir atas dunia. Paling mutawatir lah ni. Maknanya yang mustahil. Ada kadang-kadang hadis ni orang ragu-ragu. Nanti kita akan jumpa lah. Dalam ni, tu maknanya periwayat tersebut ragu-ragu. Periwayat ni, rawi ni, dia ragu-ragu, teragak-agak. Betul ke? Rasulullah cakap macam ni ke? Rasulullah cakap macam ni? Pun ada juga. Yang ni tak jadi mutawatir. Mutawatir maknanya, kalau setengah ulama kata mutawatir ni maknanya lepas pada Al-Quran, hadis tu dah. Hadis tu terus. Maknanya mustahil sangat. Tapi ada satu je hadis mutawatir atas dunia. Yang lain tu hadis sahih hasan, hadis sahih, hadis-hadis peringkat-peringkat hadis yang lain.
Kita belajar hadis ni, nanti kita belajarlah kedudukan hadis tersebut. Kemudian kata dia, aku dengar Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, dia kata, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut begini, innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap amalan ini mesti dimulakan dengan niat. Semua amalan-amalan yang kamu buat mesti kamu berniat. Mesti ada niat. Macam kita nak datang pagi tadi, nak turun daripada rumah kita nak datang ke masjid ni, kita kena sebut lillahi rabbil alamin. Dalam hati kita ni, aku turun ni kerana Allah Ta'ala. Ramai orang tak niat. Bila orang tak niat, tak dipanggil ibadah. Ni benda yang kita kena ingat. Awal-awal dalam mazhab Syafi'i kita, dia panggil kena niat. Niat ni kat mana? Niat ni kat hati. Tak perlu dilafaz. Lafaz tu dipanggil kamu nak membetulkan niat kamu saja. Macam kita datang sembahyang. Bila kita sembahyang, ramai orang nak sembahyang tu, usalli fardhu zuhri 4 rakaatin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Itu lafaz, bukan niat. Niat ni kat mana? Dalam hati. Kita niat ya. Sebut dalam hati kita. Bila kita sebut dalam hati kita, itu menandakan kita sedang berniat. Itu cara dalam agama. Kita ada pun lafaz ni boleh ke tak boleh? Boleh, tak ada masalah pun. Siapa yang nak lafaz, apalah. Tapi jangan sampai terganggu orang sebelah. Dia main usalli dia ni. Usalli dia ni sampai orang bagi salam dia usalli lagi dia. Yang ni mengganggu orang pula. Sampai kamu ni bukan kamu nak berniat ni. Kamu nak apa dia? Nak makan penampar dia punya. Dia senang. Kamu ni orang lain nak sembahyang pun susah dengan kamu. Kita nak solat, bila kita nak solat, ada orang tanya, kena sebut ustaz? Nak sebut pun tak apa, tak nak sebut pun tak apa. Nak lafaz pun tak apa, tak nak lafaz pun tak apa. Ada orang nak lafaz, dia lafaz. Jangan berkelahi. Tapi jangan sampai mengganggu orang. Jangan mengganggu orang. Kalau orang tak nak lafaz, boleh angkat takbir, Allahu Akbar. Tengah Allahu Akbar tu, aku solat zuhur 4 rakaat, menjadi makmum kerana Allah Ta'ala. Ni cara kita niat. Setiap amalan mesti mula niat. Buat dah apa pun kena niat. Kita tidur, tak kepala atas bantal, niat, ya Allah, aku tidur ni, besok aku ingin bangun balik besok kerana kamu ya Allah. Ni cara kita ni. Kita nak buat apa pun niat. Dia ada niat khusus, amalan-amalan ibadah khusus. Satu lagi amalan niat yang umum dengan amalan-amalan umum. Amalan-amalan umum ni maksudnya macam kita datang majlis ilmu. Ni dipanggil amalan umum. Orang tanya, nak ke mana tu? Dasar pada niat kita, nak pergi masjid. Kenapa nak pergi masjid? Kita jawab, kerana Allah Ta'ala nak pergi dengar kuliah. Mudah-mudahan Allah kurniakan pada diri saya pahala-pahala dan ganjaran-ganjaran ataupun rahmat Allah dalam niat kita tadi, kerana Allah Ta'ala. Ini benda yang kita kena letak mula-mula. Setiap amalan, Rasulullah kata, innamal a'malu binniyat. Hadis innamal a'malu binniyat ni, hadis yang paling asas dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, kalau siapa yang buat amal ibadah tanpa diniat, bahawa raddun, tertolak terus, tak diterima. Puasa tapi tak niat kerana Allah, tak niat kerana Allah, tak terima puasa kita. Puasa sah, puasa kita tak sah awal-awal lagi. Bukan puasa sah, tak sah awal-awal lagi kerana tak ada niat. Niat itu menjadi keutamaan. Maknanya segala benda yang kita buat mesti niatkan Allah. Berbeza dengan mazhab Hanafi, mazhab Hambali, mazhab yang lain. Mazhab yang lain dia tak jadikan rukun. Niat ni tak jadi rukun. Tapi dalam mazhab Syafi'i, niat menjadi rukun. Kalau di antara rukun-rukun solat, di antara rukun-rukun amal ibadah, mesti diniatkan Allah. Itu cara demikian. Niat kat mana? Niat dalam hati je. Lillahi rabbil alamin. Nawaitul umrata wa ahramtu alayya lillahi rabbil alamin. Ini cara kita. Sengaja aku buat umrah, kemudian aku mengharamkan segala benda yang lain ke atas diri aku kerana Allah Ta'ala. Itu dia awal pada diri kita. Orang tanya, kenapa kahwin? Kerana Allah Ta'ala. Tak boleh kerana orang dah lama dah tanya, bila nak makan nasi minyak, saya kahwin jugalah, senang cerita. Tak boleh dipanggil demikian. Kahwin ni kerana apa dia? Kahwin ni kerana Allah. Kalau kahwin kerana selain daripada Allah, kamu akan penat je dalam kekeluargaan kamu. Jenuh je pada diri kamu. Kahwin kerana apa? Kerana cantik. Rasulullah kata, kamu akan dapat hodoh daripada orang yang kamu kahwin tadi. Kalau kamu kahwin kerana apa dia?
kahwin kerana harta benda, kamu akan dapat kemiskinan daripada perkahwinan kamu tadi. Kalau kamu kahwin kerana yang disebut dengan keturunan, illa dana'ah, kamu akan dapat kehinaan daripada keturunan yang kamu kahwin tadi. Tapi kamu kahwinlah kerana Allah. Siapa yang kahwin kerana Allah, aku tolong doa. Rasulullah sebut, barakallahu lakuma wa barak alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair. Ini doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila buat satu benda, mesti kerana Allah di awalnya. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Lalu Rasulullah kata, dan setiap benda yang kamu niat tadi, hanya senya bagi setiap orang itu apa yang telah dia diniatkan. Allah ganjarkan berdasar pada niat kamu tadilah. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Benda-benda yang kamu buat itu, urusan-urusan kamu tadi, Allah akan balas ganjaran berdasar pada apa yang kamu niat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, "Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih." Mana-mana orang yang hijrah kerana Allah dan juga Rasul. Dia berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, kemudian fahijratuhu ila Allah wa rasulih, maka dia akan dapat benda yang dia hijrah tadi kerana Allah dan juga Rasul. Tapi wa man kanat hijratuhu lid dunya, mana-mana orang yang berhijrah kerana nak dapatkan dunia, awim ra'atin yusibuha, dia dapat yang disebut dengan dunia tadi, ataupun awim ra'atin yang kihuha, yang dia berhijrah tadi kerana perempuan yang dia nak kahwin, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka hijrah yang diniatkan tadi, dia akan dapat apa yang berdasar pada diniat. Muttafaqun alaih, sahhatih, dia panggil ala sihhatih. Rawahu Imam Muhaddisin Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Bardizbah Al-Ja'fi Al-Bukhari wa Abu Husain Muslim bin Hujjaj bin Muslim Al-Kushairi Naisaburi radhiyallahu anhuma fi kitabihima alladhina huma asahhul kitabul musannafah. Dia cerita mengenai riwayat ni, riwayat daripada mana. Cerita dia begini, anda sebut dah rasanya cerita ni pada minggu yang sudah. Bila ada seorang lelaki, dia sampai di Madinah. Bila sampai di Madinah, tiba-tiba orang lain cerita, saya datang ni kerana Allah dan juga Rasul. Alhamdulillah kita sampai ke Madinah. Sampai daripada Mekah ke Madinah. Mereka berhijrah. Di musim hijrah ni ada beberapa kelompok. Kalau para hadis kan belajar pada hadis ni, kalau kita masuk sikit lagi awal Muharram, lepas pada musim haji ni, kita masuk bulan Muharram. Bulan Muharram ni cerita tentang hijrah. Walaupun hijrah ni Rasulullah berlaku pada bulan Rabiul Awal, tetapi ulama-ulama ambil daripada sejarahnya berlaku pada bulan Muharram, sempena bulan 1. Bulan 1 dalam kalender Islam. Nak sebutnya begini, bila Rasulullah suruh hijrah, Islam ni tak boleh duduk kat Mekah. Duduk kat Mekah juga orang nak bunuh. Berlakunya di Mekah memang jadi tekanan yang banyak. Akhirnya sahabat-sahabat tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, tak boleh ke kita cari tempat yang selamat sikit Islam ni? Nak suruh selamat." Mula-mula Rasulullah suruh hijrah ke kota Habsyah. Mula-mula hijrah ke kota Habsyah. Sahabat-sahabat pergi ke kota Habsyah. Berada di kota Habsyah, orang kafir datang lagi. Kacau lagi Rasulullah. Kacau sahabat-sahabat. Rasulullah tak pergi, tapi sahabat-sahabat pergi. Seramai lebih kurang 90 orang. Waktu di Raja Najasyi ni, mereka bagi duit, mereka buat macam-macam cara. Akhir sahabat-sahabat kesian pada Raja Najasyi. Sahabat-sahabat ni balik semula ke kota Mekah. Bila balik ke kota Mekah, cerita keadaan di Habsyi. Ayah begini tak sesuai kalau kita nak pergi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil pilihan, cari tempat pergi ke Taif. Kali yang kedua Rasulullah pergi berdua dengan anak angkat Rasulullah, Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu. Pergi dengan Zaid. Bila pergi ke Zaid ni, sampai di kota Taif, tahu-tahu penduduk Taif baling batu lagi. Baling batu, kemudian darah Rasulullah dan sebagainya. Balik semula ke kota Mekah. Di kota Mekah ni, Rasulullah tiap-tiap tahun masuk musim haji je, Rasulullah masuk kemah, keluar kemah, masuk kemah, keluar kemah, bagi tahu tentang Islam. Nak perkenalkan Islam. Macam orang, kalau kita zaman kita ni sekarang ni, macam orang direct selling lah, senang cerita ni. Masuk rumah, keluar rumah, masuk rumah, keluar rumah. Nak biar ramai sikit, downline ke dia panggil demikian. Yang kat bawah ni, Rasulullah ni tebal muka. Orang direct selling kan, beria kan, jumpa dengan kita ni, kalau berjumpa dengan, masuklah dalam Zulia ni, jangan, contoh Zulian, kita pun cantik gambar-gambar ni, kita pun
kita pun lama-lama tertarik ataupun kesian masuk jugalah. Yang Rasulullah ni cuba usaha kena halau, masuk kena halau, masuk kena halau, masuk kemah kena halau. Allahu Akbar. Selama bertahun-tahun Rasulullah masuk. Kecuali bila Rasulullah masuk, bila nak berlakunya peristiwa hijrah ni, Rasulullah masuk dalam satu kemah, orang yang datang daripada dipanggil Yasrib. Waktu tu Yasrib, nama asal pada Madinah. Bila masuk saja di dalam kemah tersebut, masuk orang Yasrib dengar. Dia kata, ni cerita ni macam orang Yahudi pernah cerita pada kita ni, kaum Aus dan juga Khazraj. Puak-puak Aus dan juga Khazraj ni kata, kita dengar dah cerita ni, ada Nabi akhir zaman akan datang. Jadi mereka ni bila dengar saja Rasulullah cerita ni, mereka dah lawan lama dah dengan puak-puak Yahudi. Puak-puak mereka ni dah lawan lama dah. Jadi mereka dengar saja Rasulullah cerita, beginilah dia kata, kita buat perjanjian lah, kami terima kamu untuk datang ke kota Madinah, datang ke Yasrib. Kamu datang, kamu jadi pemimpin pada kami. Katanya mereka. Lalu Rasulullah buat perjanjian. Sukalah Rasulullah buat perjanjian. Dia panggil Bai'ah Aqabah, Bai'atul Aqabah yang pertama tahun yang tersebut. Kemudian tahun depan datang lagi rombongan haji ni, Rasulullah jumpa dengan puak ni je. Rasulullah buat perjanjian Bai'atul Aqabah yang kedua. Bai'ah Aqabah yang kedua inilah yang menyebabkan sahabat-sahabat mula kata, Rasulullah boleh dah kita hijrah? Ya boleh. Rasulullah kata boleh hijrah. Boleh dah kita pergi ke tempat nama Yasrib. Yasrib ni Rasulullah sendiri pun tak tahu kat mana. Rasulullah pun tak tahu. Rasulullah tak pernah sampai lagi ke tempat ini. Lalu dalam keadaan demikian, sahabat-sahabat diarahkan, pergi hijrah. Sahabat-sahabat tanya Rasulullah, Rasulullah kamu sendiri macam mana? Saya sendiri, kata Rasulullah, nanti terima arahan daripada Allah. Sekarang Allah tak arah lagi, tapi kamu pergilah. Rasulullah sebut demikian, kamu pergi. Sahabat-sahabat mula bergerak tinggal kota Mekah menuju ke kota Madinah. Tinggal ni ada yang pergi menyorok. Orang kafir tahu, mereka dah mula berpindah dah. Orang Islam ni dah mula berpindah. Orang kafir mula tangkap orang Islam. Tangkap orang Islam ni. Lalu dalam keadaan demikian, mereka fikir Muhammad ni nak lari. Bila Muhammad nak lari, kita nak buat macam mana? Tu cerita panjang tu. Datang mereka buat perbincangan di apa dia? Yang disebut di Darun Nadwah. Darun Nadwah ni mereka duduk bincang macam mana nak buat pada Muhammad ini. Tengah-tengah bincang tu, bangun seorang tua botak kepala. Kemudian botak kepala pegang tongkat. Orang jangan tengok dia. Dia kata, tuan-tuan, saya dengar tuan-tuan sedang cakap tentang Muhammad. Jadi saya nak bagi pandangan jugalah tuan-tuan, macam mana kita nak buat pada Muhammad. Orang ramai tanya dia, kamu daripada mana? Saya mewakili Bani sekian. Dia sebut jauh di pendalaman itu. Dia kata, saya datang mewakili Bani tersebut untuk bercakap tentang Muhammad ini sendiri. Dia kata, tak apalah, kamu bercakap. Bila dia bercakap, dia kata, Muhammad ni kita ada 2-3 je pilihan. Pilihan yang kamu sebut tadi cantik dah, angkat kita kepung dalam rumah. Manakala seorang tu kata kita buang daerah. Dia kata, tuan-tuan, saya berpandangan Muhammad ni kita bunuh je. Sebab bunuh tu bulat mata masing-masing. Muhammad nak kena bunuh. Muhammad jangan dibunuh. Kerana Muhammad ni di kalangan keluarga yang ternama. Kalau kita bunuh dia, nescaya dalam keadaan demikian, nescaya keluarga dia akan bunuh balas balik pada kita. Orang tua yang botak kepala, yang pegang tongkat ni, dia pun jawab, dia kata, tuan-tuan, kita kena cerdik sikit nak bunuh Muhammad. Muhammad ni kalau kita nak bunuh, kita bunuh serentak. Kita panggil ketua-ketua pemuda kita, kemudian kepung rumah dia. Bila masa nak pancung kepala tu, pancung serentak. Bila pancung serentak, ketua-ketua kaum, ketua pemuda di kalangan kita, nescaya di waktu itu tak ada siapa yang tahu Muhammad ni dibunuh oleh siapa. Dan keluarga Bani Hashim, Bani Abdul Manaf ni tak mungkin boleh bunuh kita ni semua, kerana kita sepakat. Orang tua ni siapa? Iblis yang menyamar menjadi manusia. Iblis yang menyamar menjadi manusia. Ni perangai iblis ni. Perangai iblis begitu. Bila kemuncak kita bawa Islam, iblis akan datang. Ni di kaedah dia. Tuan-tuan kena bersedia benda-benda demikian. Kalau tuan-tuan cerita tentang Islam, bila tuan-tuan sebut tentang Islam, kita sebut tentang kemuncak, nampak kejayaan Islam itu nak datang dah, bertunas, iblis akan menyamar menjadi manusia. Menyamar menjadi manusia. Tapi jangan pula lepas pada ni kita berjumpa orang tua botak, ni iblis juga ni kita sebut. Jangan pula kita sebut demikian. Cuma nak sebutnya, perangai iblis ni dia akan bunuh orang.
Ni kaedah kita yang akan dibunuh. Bila kita sebut tentang Islam, kita akan berhadapan dengan ujian demikian. Tak apalah, bila sahabat-sahabat mula hijrah, pergi hijrah. Sahabat mula hijrah, baru akhirnya Rasulullah mula, bila sampai mereka kata nak bunuh tu, barulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diarahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril, berhijrahlah. Hijrah musim panas. Dalam keadaan panas yang terik, bergerak menuju ke kota Madinatul Munawwarah. Sampai di Yathrib, di Madinah tu, baru Rasulullah tukar nama. Rasulullah tukar nama daripada Yathrib. Yathrib maksudnya bumi yang kering kontang, bumi yang tak ada apa-apa. Lalu Rasulullah tukar nama kepada Madinatul Munawwarah, bandar yang penuh dengan cahaya. Bila Rasulullah sampai, Rasulullah satukan di antara Aus dan juga Khazraj. Rasulullah jadikan mereka ni, kamu tak dinamakan lagi dengan Aus dan juga Khazraj, tetapi kamu digelar dengan Ansar. Kamu Ansar. Manakala orang yang datang ni Rasulullah kata, kamu semua ni Muhajirin. Muhajirin. Rasulullah gambarkan demikian. Tetapi dua puak ni, Muhajirin dan juga Ansar ni, satu ketika datang juga perbalahan di kalangan mereka. Muhajirin dan Ansar. Ada juga orang yang datang macam kita kan. Kita ni dulu-dulu tak ada orang India, orang Cina ni tak ada. Di bumi ni, tanah Melayu ni dipanggil. Tapi bila kamu datang tanah Melayu, kita nak ajar pada orang Cina, orang India, kamu masuk Islam dah, senang. Kamu masuk Islam dah. Kamu datang di tanah kami. Bila kamu datang tanah kami, bumi ni kita istiharkan negara ni negara Islam. Bila negara Islam, kamu bersama dengan kami lah. Bila kami nak buat Islam, kamu jangan tentang lah. Kerana bumi ni bumi kami. Kami berada di sini. Kalau kamu tentang, kamu balik semula lah ke negara kamu. Senang ceritanya. Kalau kamu nak tentang Islam, kalau kamu nak masuk, kami mengalu-ngalu. Kalau kamu tak nak masuk, tak jadi masalah. Kami tak paksa pun. Ini sepatutnya dipahami konteksnya dalam negara kita. Dalam negara kita lah demikian. Sebagaimana mereka kena faham benda demikian. Yang ni tapi oleh kerana dah lama dah datang, tiba-tiba perangai jadi nak jadi macam tuan. Nak jadi macam tuan. Ni bunyi macam perkauman sikit kita sebut ni. Tapi tak, bukan nak sebut perkauman, nak sebut agama. Nak sebut patutnya sebagaimana dibentuk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bila sampai di kota Madinah, Rasulullah tukar habis. Kamu bangsa-bangsa ni tak payah kamu sibuklah. Kerana manusia ni tak boleh nak tukar bangsa. Bangsa tak boleh nak tukar, tapi yang manusia boleh tukar apa dia? Agama. Bila Rasulullah duduk dengan sahabat-sahabat, tiba-tiba ada sahabat-sahabat yang bagi tahu. Rasulullah tak duduk. Waktu mana sahabat-sahabat berkumpul, masing-masing sebut, kita ni datang ke Madinah ni tak ada sebab lain kerana Allah dan juga Rasul. Masing-masing mula sebut demikian. Masing-masing kata, ya saya pun datang kerana Allah dan juga Rasul juga. Orang ni berkata, saya pun. Jawab, masing-masing jawab, saya datang kerana Allah dan juga Rasul. Jadi kita adik-beradik lah satu sama lain. Kita adik-beradik je. Kerana kamu pun kerana Allah, kamu sambut kami pun kerana Allah kan. Orang ni pun jawab, Ansar ni pun jawab, ya kami sambut kamu kerana Allah. Tak ada sebab kerana bangsa, tak ada lagi kerana yang disebut harta benda. Bila sebut saja begitu, lalu bangun seorang budak muda, dia jawab, saya seorang datang bukan kerana Allah, bukan kerana Rasul. Orang pun tanya dia, habis itu kamu datang kerana apa dia? Kerana tunang saya datang. Tunang saya datang. Saya datang ni betul-betul kerana tunang saya. Kalau tidak kerana tunang saya, taubat lahum, saya tak datang. Dia sebut demikian. Tunang dia nama apa dia? Ummu Qais nama dia. Tunang dia nama Ummu Qais. Ada orang pun terkejut. Senyap, masing-masing senyap. Nak tahu orang ni macam mana ni? Ada pahala ke tak ada pahala? Dia datang. Sahabat mula mengadu ada Rasulullah. Cerita ada Rasulullah, ya Rasulullah, ada juga yang datang ni tidak kerana Allah, tidak kerana Rasul, tapi dia datang kerana yang disebut dengan tunang dia. Ada dua puak lah. Ada dua puak lah sekarang ni. Satu puak yang datang kerana Allah, satu puak kerana tunang yang datang. Ni satu. Ada satu puak lagi yang saya cerita juga minggu yang sudah. Siapa dia? Puak yang tak datang. Orang lain semua datang, tapi dia tak datang. Ada lebih kurang 6 orang ke 7 orang tak datang ke kota Madinah. Dia Islam ke kafir? Dia Islam. Bila dia yang jadi masalah, bila orang tanya pada dia, kenapa engkau tak datang? Kenapa engkau tak pergi ke Madinah? Lalu dia jawab, kalau pergi ke Madinah nak makan apa? Dia tanya. Kalau pergi ke Madinah nak buat apa? Dia jadi puak yang ketiga. Puak yang ketiga ni, Rasul diceritakan dalam hadis Rasulullah. Puak yang pertama ni,
Bila sebut dia nak pada perempuan, puak yang pertama nak pada Allah dan juga Rasul. Yang kedua nak pada perempuan, nak pada perempuan. Lalu Rasulullah buat ucapan. Rasulullah kata innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lid-dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Ini hadis Rasulullah sebut demikian. Dan katanya Rasulullah, siapa-siapa yang berhijrah kerana Allah dan juga Rasul, confirm dia dapat Allah dan juga Rasul. Maksud hijrah ni apa dia? Ni kita kena faham sikit lagi lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut hijrah. Hijrah tu berdasar pada saat hadis ini, ulama-ulama kata berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Hukum dia apa dia? Hukum dia wajib. Wajib hijrah di saat itu. Tapi bila Rasulullah buka kota Mekah, Rasulullah dah duduk di kota Madinah lebih kurang 8 tahun. Rasulullah mula 6 tahun ke tahun yang ke-6. Rasulullah duduk di kota Madinah, rindu nak balik, rindu teringat nak balik ni. Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rindu nak balik ke Mekah, di waktu itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula dalam keadaan demikian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan itu Rasulullah cuba usaha nak balik ni. Bila Rasulullah nak balik ni sendiri, nak balik ke kota Mekah ni, berlakulah pembukaan kota Mekah. Buka di mana Allah jadikan buka kota Mekah. Rasulullah kata la hijrata ba'dal fath walakin jihadun wan niyyah. Tidak ada lagi hijrah, kata Rasulullah. Tak ada dah hijrah. Mulai daripada sekarang Rasulullah kata hijrah ni tak ada dah. Yang ada hijrah ialah jihad dan juga niat. Rasulullah kata ada dua lagi. Maksudnya apa dia? Perubahan diri kami. Hijrah kitanya, zaman kita ni berubah perangai. Kita tanya ustaz, nak berubah apa ustaz? Kita ni, hijrah kita ni wajib ke tak wajib? Wajib. Ditanya dalam hidup kita, sekarang ni kena berubah ke ustaz? Ya, kena berubah. Berubah daripada mana? Daripada yang tak baik kepada yang baik, yang lebih baik. Daripada yang tidak taat kepada yang taat. Ni dipanggil hijrah dalam agama. Kalau kita sekiranya kita tak taat, dalam keadaan kita buat maksiat, tiba-tiba kita mati dalam keadaan buat maksiat, dosa kita. Dalam Al-Quran Al-Karim Allah Subhanahu wa taala sebut, innal ladzina taffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Allah sebut orang yang dimatikan oleh malaikat Allah. Siapa orang yang dimatikan oleh malaikat Allah ni? Innal ladzina taffahumul malaikah, orang yang dimatikan oleh malaikat Allah dalam keadaan yang dia mati dalam keadaan zalim pada dirinya sendiri. Dia buat khianat pada diri sendiri. Ayat ni berlaku kepada golongan yang ketiga dalam peristiwa hijrah. Golongan yang ketiga. Siapa golongan ketiga? Dia tak pergi ke kota Madinah. Bila Rasulullah dah pergi, sahabat-sahabat dah pergi, dia tak pergi. Bila dia tak pergi, dalam keadaan dia tak pergi ni, yang malangnya pada dianya, dia tak pergi. Tapi dalam keadaan yang bila berlaku perang Badar, dia tolong Abu Sufyan untuk lawan Rasulullah. Tolong Abu Sufyan, bukan dahlah ditolong, bagi duit, bagi senjata, bagi yang disebut dengan kelengkapan untuk perang. Yang teruknya lagi, dalam perang Badar ni, dia pergi bersama dengan jasad dia, bawa jasad untuk nak lawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah tahu, Rasulullah kata apa dia? Pastikan semua yang 7-8 orang ni mati dibunuh. Mesti dibunuh. Rasulullah sebut demikian. 7-8 orang ni bunuh semua. Jangan bagi dia hidup. Dalam perang Badar tu berjaya dibunuh. Bila dia berjaya dibunuh seorang-seorang ni, Rasulullah kata jasad-jasad mereka jangan dikumpul sekali dengan jasad orang kafir ni. Jasad mereka ni kita gali lubang. Gali lubang. Bila kita gali lubang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, campak, heret, campak mayat mereka, sombak dalam lubang kubur tersebut. Sahabat-sahabat heret, seorang-seorang heret, muka tu ke bawah, tarik ke bawah begitu. Kemudian heret, campak dalam lubang kubur. Campak mereka dalam lubang kubur tu. Rasulullah pergi dekat dengan kubur tu. Rasulullah cekap pinggang. Rasulullah mula panggil, ya fulan, ya fulan, ya fulan, halimmu ila dunyakum. Rasulullah kata, fulan, fulan, kejarlah dunia. Inilah dunia yang kamu inginkan dalam hidup kamu. Bila Rasulullah sebut saja begitu, Sayyidina Umar ni cuit Rasulullah.
Kamu berucap depan mayat-mayat ni, mayat-mayat ni dengar ke Rasulullah? Berucap depan mayat ni, kamu dengar, mereka dengar ke Rasulullah? Rasulullah jawab, walaupun jasad-jasad mereka tak dengar, tetapi roh-roh mereka sedang mendengar apa yang aku sedang ucapkan sebentar tadi. Ni cara demikian. Kita ni, kalau kita tak boleh tolong Islam, jangan kita tentang Islam. Jangan. Dahlah kita tak boleh tolong Islam, kita jadi golongan ketiga. Tak boleh tolong orang nak buat kerja Islam. Kamu pula tentang orang buat kerja Islam. Ni jahatnya kamu. Jangan demikian. Kita orang Islam ni, kalau kita tak boleh berperanan untuk membantu menegakkan kalimah Allah, tak boleh, tak ada peranan pada kita. Misal contohnya, kita tak berperanan, tolong jangan halang orang nak menegakkan kalimah Allah. Ini cara dalam hidup kita. Kalau kita buat demikian, nanti kita akan jadi golongan yang ketiga. Dahlah tak tolong, kemudian kita pula yang buat jahat. Lalu ulama tafsir, orang yang hijrah kerana Allah dan juga Rasul, dia dapatkan apa Allah dan juga Rasul. Tetapi yang zaman kita ni hijrah apa dia? Daripada yang tak baik kepada yang lebih baik. Kita tanya lagi, Ustaz, saya ni rasa habis baik dah kot. Saya ni yang terbaik dah. Kita tengok diri kita, saya ni ustaz pilihan dah sekarang. Kita sebut, saya ni ustazah pilihan dah misalnya. Kita ni yang terbaik dah, contoh yang terbaik dah, kita rasa demikian. Tu kita, ulama kata tu kita. Kerana setiap anak Adam ni, Rasulullah kata, kullu bani Adam khata. Tiap anak Adam ni ada buat salah. Tak ada anak Adam yang tak buat salah. Cuma Rasulullah kata, wa kullu khairul khata tawwabun. Tiap-tiap orang yang buat salah, kerja kamu apa dia? Minta ampun kepada Allah. Tak ada di kalangan kita tak buat salah. Anak ni pun ada buat salah, tuan-tuan ada buat salah, semua ada salah. Kita ada buat dosa. Dosa kita ni tentu ada kan. Dosa kita, tak ada dosa zahir, ada dosa batin. Dosa batin kita ni senang je, kita nak buat dosa. Kita duduk lama sikit, ustaz ni datang ke tak datang. Nak buat dosa tu senang je. Nak datang prasangka kan, tak datang lah tu dia sebut. Ni sikit je pada kitanya. Nak buat salah tu prasangka senang je kita. Kita bangun tidur kita tengok muka pasangan hidup kita, hidup lagi orang tua ni misalnya. Kita sebut dalam hati je, tak sebut pun kat luar. Dosa lah. Dosa ni tentu ada dalam hidup kita. Tak ada orang tak ada buat dosa. Bila tak ada buat dosa, maka kamu kena buat perubahan. Daripada yang kamu buat dosa tadi, kurangkan dosa kamu, kurangkan sampai peringkat pada diri kamu ni, kamu naik darjah kamu menjadi waliullah, dipanggil wali-wali Allah. Kita kena tanamkan begitu dalam diri kita. Kalau ada orang yang kerja, dia nak pada pangkat dia naik DG 48, DG 52, dia nak naik sampai DG 54, naik lagi jusa, naik lagi kedudukan dia. Ni yang kerja. Kita yang tak kerja, kena naik kedudukan kita sampai peringkat dekat dengan kita mati itu. Sebelum kita menghadap depan Allah ni, kita diintiraf waliullah, dipanggil waliullah ni, kita kata wali Allah dipanggil. Tapi jangan kita mengaku pula jadi wali Allah. Jangan pula lepas pada ni berjalan pakai name tag wali Allah ni. Itu bukan wali, itu wa'la dipanggil. Wali lain, wa'la lain. Maknanya wali ni orang yang hidup dia semakin jauh daripada dosa, semakin banyak pahala. Tu dipanggil wali. Kita nak tanya, habis tu macam mana Ustaz? Saya nak buat perubahan dalam hidup saya, nak buat hijrah dalam hidup saya. Ulama kata mesti ada tiga benda. Kalau kita nak berhijrah, yang pertama, kita mesti ada ilmu yang disebut dengan tahu. Kamu kena tahu dalam hidup kamu kena ada ilmu. Ilmu ni satu benda untuk mencorak orang yang berubah. Kalau kamu tak belajar, kamu tak akan berubah dalam hidup kamu. Satu, Islam suruh kita belajar. Bila kita belajar, kita mula perasan, oh banyak benda yang aku tak tahu rupanya. Perhatikan sekarang duduk belajar je. Perhatikan sekarang kita belajar ni, kita istiqamah setiap pagi Selasa. Kejap je, tak lama pun. Kita istiqamah setiap pagi Selasa kita belajar. Makna lama-lama kita tahu, oh macam ni. Banyak ilmu yang kita akan dapat. Ni cara yang Allah jadikan. Mesti ada ilmu. Kamu jangan malas untuk belajar. Belajar ni sampai bila? Minal mahdi ilal lahdi. Daripada kita dalam buayan sampai kita ke dalam liang lahat, kena belajar. Nak mati itu pun kena ajar lagi.
Kena ajar lagi. Laqinu mautakum bila ilaha illallah. Rasulullah kata, orang dekat nak mati tu, kamu ulang kalimah la ilaha illallah. Laqinu mautakum. Kamu tolong sebut pada orang dekat nak mati tu, biar mulut dia terkeluar perkataan apa dia? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa susah ya? Susah nak sebut la ilaha illallah. Susah tak susah? Cuba nak mati, jangan tengok. Bila kita dekat nak mati tu, susah sungguh kita nak sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah ni sikit je orang boleh sebut. Start daripada kita mula lahir. Mula lahir tu diajar dah dengan agama. Sampailah kita sampai pada liang lahat kita belajar. Hidup ni kena belajar. Kalau kita belajar, kita akan buat hijrah dalam hidup. Yang pertama. Yang kedua, dalam hidup kita ni, benda apa yang kita kena ada bila kita nak hijrah? Kita kena ada himmah, kemahuan. Mahu nak berubah. Tahu tapi tak mahu, tak akan berubah. Tahu tu bunyi apa tu? Bunyi orang azan. Habis kamu tak nak pergi lah. Tak nak pergi. Maka dia tak akan buat perubahan. Perubahan ni datang bila dalam hijrah ni berlaku, bila ada kemahuan yang tinggi. Istilah agama dipanggil himmah. Himmah maknanya rasa nak daripada dada kita. Naknya pada benda. Naknya pada. Kita tahu tapi kita tak mahu. Tak jadi tak? Macam makan. Kalau kita tahu dah itu makanan yang terhidang, tapi tak ada kemahuan nak makan, tak ada selera nak makan, orang panggil selera dah tak ada, macam mana kita nak makan? Tak makan, pergi cuik je lah makanan tadi. Kenapa? Kerana kita tak mahu. Agama ni dalam kita nak buat perubahan mesti ada kemahuan. Aku nak berubah lah, lama dah aku macam ni. Berapa lama nak tidur tergolek atas katil ni, kita sebut. Aku mesti bangun lah. Bangun, kita pun bangun. Ini kemahuan dipanggil. Benda ni kena ada pada diri kita. Dalam perubahan kena ada kemahuan. Himmah ni sentiasa tanamkan, bagi semangat, bagi tasyik di kalangan kita, bagi kekuatan untuk keluarnya kemahuan, rasa nak dalam hidup. Dua, yang ketiga, ulama kata mesti dia ada dapat sokongan. Mesti dapat sokongan. Agama ni suatu Allah sebut innamal mu'minun, orang mukmin ni awliya'u ba'dukum awliya'u ba'd, saling kuat menguat di antara satu sama lain. Ba'dukum awliya'u ba'd, Allah sebut orang mukmin ni saling kuat menguat di antara satu sama lain. Suatu Islam suruh berumah tangga, suatu Islam suruh kita berkawan. Sebab tu Islam suruh kita dapatkan yang disebut dengan sokongan. Sokongan ni perlu ada. Dalam kita nak berubah, kita kena dapat sokongan. Siapa kena sokong kita? Yang paling dekat dengan diri kita. Isteri kita menyokong kita, suami kita menyokong kita, anak-anak kita menyokong anak-anak dalam perubahan. Saling sokong menyokong. Sokong menyokong ni dalam istilah agama apa dia? Nasihat menasihati, saling ingat mengingati. Suatu agama suruh fazakir fa inna zikra tanfa'ul lil mu'minin. Kamu kena saling ingat mengingati. Bila kamu saling ingat mengingati, akan berlaku perubahan dalam hidup seorang. Kalau kita tak saling kuat menguatkan, tak berubah. Suami kita nak pergi masjid, kita tengok suami kita letak je kopiah atas kepala, kita tegur terus, bang, nak ke mana? Masjid. Abang dah insaf ya? Dia tanya. Abang dah insaf? Insaf. Abang tak payah bang, abang pergi masjid pun abang tak jadi tu imamnya, dia sebut. Kita habis tu sembahyang kat rumah je, katanya isteri. Abang pun saya kenal lah, bukan warak sangat pun, dia sebut. Kita pun diam, tak menguat, dia panggil. Tak menguat. Bila tak menguat, katanya isteri, semayang kat rumah je lah bang, dia sebut. Suami memandang, iya tak iya juga, katanya suami. Lama-lama tak ada perubahan. Perubahan tak berlaku dalam hidup. Isteri sama juga. Suami tengok isteri baca Quran, tergagap-gagap. Isteri katanya suami, tak payah baca lah, kamu bukannya ustazah pun, dia sebut. Dah mula kita diturun perasaan. Saling kuat menguat ni perlu. Dalam hidup ni kena saling menguat di antara satu sama lain. Orang mukmin sama juga. Bila orang baru datang ke masjid je, mula datang ke masjid, kita kena sambut, alhamdulillah, terima kasihlah datang. Memang kena bagi support di kalangan orang yang baru datang. Malam esok jangan lupa. Kemudian kita sebut lagi 2-3 kali. Akhirnya lepas pada tersebut, dia akan datang. Perasaan semangat tu akan datang. Kenapa? Kerana orang bagi semangat. Tapi kalau orang datang, kita downkan semangat dia. Tengok dia datang, kita tanya, dunia nak kiamat ke? Kita tanya, dunia nak kiamat ke? Kita tegur orang demikian. Kenapa? Dia tanya. Tak pernah nampak muka kau kat sini, kita sebut.
Kita mula sebut demikian. Bila kita sebut je begitu, dia turun perasaan. Malaslah pergi masjid, tak naklah pergi dengar kuliah, orang asyik mengejek je disebut. Akhirnya dia akan hilang kekuatan. Orang mukmin ni dikuatkan dengan 3 perkara ni: ilmu, kemudian kemahuan, kemudian ulama-ulama kata sampai peringkat yang ketiga ni sokongan. Barulah lahirnya keikhlasan dalam hidup seseorang ni. Cukuplah satu hadis. Sambung minggu depan pula insya-Allah. Mudah-mudahan Allah panjangkan lagi umur kita dan Allah murahkan rezeki kita dalam kita berada dalam kita mengajar dan kita belajar ni sendiri. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Jemaah sekalian, ni ada satu pamphlet solat dan selawat di mana akan dibuat pada 24 September hari Sabtu 8 pagi hingga 5.30 petang di Dewan Pro Chancellor Unicel Section 7 kita ni. Solat dan selawat seminar start daripada 8 pagi hingga 5.30 petang, di mana ada 4 orang ustaz. Yang pertama Ustaz Mahathir Jol, dia akan cerita mengenai solat ketika mana sakit, solat ketika sakit dan bagaimana cara bila kita sakit, bagaimana caranya. Kemudian Ustaz Don Daniel dan Biyajid, ni Ustaz Don Daniel ni kenal kot, dia akan cerita mengenai praktikal dan amali solat. Kemudian Ustaz Ahmad Dasuki Abdul Rani pun terlibat juga lah. Ni anak akan cerita mengenai kepentingan solat dan juga selawat insya-Allah. Kemudian Ustaz Dr. Muhammad Izhar Arif, dia akan cerita mengenai solat musafir, jamak, qasar dan bagaimana cara insya-Allah. Ni pada 24 hari bulan September. Sekarang boleh daftar lah kalau jemaah-jemaah nak daftar. Tempat tu terhad rasanya demikian. Jadi kalau jemaah yang nak hadir pada 24 hari bulan tu, sesuai sangatlah dia panggil demikian. Itu yang keduanya, ibadah korban. Jemaah-jemaah yang nak buat korban, nak buat di masjid ni pun ada 650. Tapi anak sendirinya kalau jemaah nak bagi pada anak nak bagi pada orang-orang miskin di kawasan pendalaman. Orang-orang miskin ni ramai di kalangan mereka yang susah-susah ni. Jadi anak biasa dah lebih kurang 14 tahun dah anak buat tiap-tiap tahun. Di mana orang yang susah ni anak buat korban di kampung-kampung. Jadi daging-daging tu kita agih-agihkan. Anak buat termasuk di selatan Thailand, termasuk buat juga di Mekah. Di Mekah pun ada sahabat anak yang dia kata kena buat juga dekat Mekah ni ustaz, dia kata. Anak pun pada tahun yang sudah anak bagi 2-3 ekor di Mekah. Di kalangan orang Islam di atas bukit Jiyad. Di atas bukit sana kan, orang Islam Melayu kita ramai. Yang susah-susah juga berada kat sana. Kemudian anak buat di selatan Thailand. Kemudian anak buat di Pahang dan juga di Kelantan dan di Kedah, di Perak, tempat-tempat pendalaman. Kalau jemaah yang ada 550 ataupun 600, bolehlah bagi pada anak insya-Allah. Sepanjang tempoh ni insya-Allah. Kebetulan anak lupa pula, hari ni hari putih dia panggil. Hari putih dalam kalender Islam, di mana kita disunatkan puasa sunat hari ni, kemudian besok dan lusa 13, 14, 15. Rasanya hari ni kan 14, 15, 6, 13, 14, 15. Ni tak ada tarikh hari putih. Hari ni 17. Tak ingat. 12 kan? 12 ke 13? 13. Hari ni lah. Hari ni start daripada hari putih. Dalam hadis Rasulullah sebut, siapa yang puasa hari putih ni, pahala dia sama dengan dia puasa selama sebulan. Pahala dia, ganjaran dia. Ya Allah jadikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.